KPM. Buletin Didik 28 April bersama saya Zaiti Zubir. Salam hormat dan salam sejahtera. Ujian pencapaian sekolah rendah UPSR kini dimansuhkan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, untuk itu sekolah akan mula memfokus kepada pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Kita akan perkasakan pentaksiran berasaskan sekolah PBD mulai tahun 2021. Ya, Kementerian dalam usaha memperkasakan PBD secara menyeluruh mulai tahun 2021. Bagaimana pula tentang kemasukan murid ke asrama untuk tingkatan 1 2022. Seperti mana yang kita laksanakan pada tahun ini, untuk tahun 2022, kemasukan ke asrama adalah berdasarkan PKSK. Menurut Datuk Dr. Razi, keputusan itu dibuat berdasarkan kajian dan libat urus yang dibuat bersama pihak berkepentingan. Keputusan turut mengambil kira keadaan semasa dan pendekatan lain yang boleh digunakan dalam penilaian dan pentaksiran. Tambah Datuk Dr. Razi, selaras dengan pemansuhan itu, pentaksiran alternatif sekolah rendah PASR bagi murid berkeperluan khas, masalah pembelajaran juga dimansuhkan. UPSR yang mula diperkenalkan pada tahun 1988 berfokus untuk menilai penguasaan murid dalam 3 komponen iaitu membaca, menulis dan mengira. Untuk rekod, UPSR dibatalkan tahun lalu dan pentaksiran dibuat berdasarkan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK. Menurut Datuk Dr. Razi, serentak pemansuhan itu, pemilihan murid ke sekolah khusus akan dibuat berdasarkan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK. Buat masa ini, seperti mana saya sebut, jadi kita akan teruskan dengan PKSK, ya, pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang kita laksanakan pada tahun 2020, kita akan terus laksanakan pada tahun 2021. Jadi untuk kemasukan murid darjah 6 ke tingkatan 1 di sekolah khusus melalui PKSK dan juga murid tingkatan 3 ke tingkatan 4 di sekolah khusus juga melalui PKSK. Dalam sesi soal-jawab kemudiannya, Datuk Dr. Razi menjelaskan melalui kaedah baharu di sekolah rendah itu, laporan tahap pencapaian murid masih perlu dilakukan. PBD ini dilaksanakan bukan sahaja untuk murid tahun 6, ya. Dilaksanakan untuk murid di peringkat sekolah, dilaksanakan keseluruhan murid. Ia bukan sahaja untuk murid tahun 6. Ya, apabila kita lihat pelaksanaan PBD ini, ianya lebih menyeluruh kerana guru lebih memahami murid-murid mereka. Dan ini membolehkan intervensi dibuat. Sekiranya terdapat keperluan untuk guru membuat intervensi tertentu melalui kaedah PBD ini, guru lebih mudah membuat intervensi berdasarkan keupayaan murid. Dan itu yang kita akan laksanakan. Tambah Datuk Dr. Razi, murid dari sekolah rendah jenis kebangsaan Cina atau Tamil masih perlu mengikuti kelas peralihan di sekolah menengah jika memenuhi syarat yang ditetapkan. Dalam sidang media sama, turut diumumkan pembatalan peperiksaan pentaksiran tingkatan 3 PT3 untuk tahun ini. Bagaimanapun, KPM akan memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah PBS serta pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK bagi murid yang berhasrat memasuki sekolah berasrama penuh. Keputusan itu dibuat dengan mengambil kira kekangan masa bagi pelajar untuk membuat persediaan, khususnya pembelajaran secara bersemuka bersama guru di sekolah berikutan penularan COVID-19 ketika ini. Jadi untuk tahun 2021, seperti mana juga untuk tahun 2020 sebelum ini, pentaksiran murid adalah berdasarkan 3 komponen utama, iaitu PBD, PPSI dan juga PAJSK. Ya, ini merupakan pentaksiran yang kita boleh gunakan untuk tahun 2021. Sebagaimana pada tahun 2020, pada tahun 2021, kemasukan ke sekolah khusus tingkatan 4 tahun 2022 akan dibuat berdasarkan PKSK.
Kaedah pentaksiran bagi pelajar tingkatan 3 tahun ini adalah sama seperti tahun lepas, iaitu menerusi PBS yang merangkumi komponen pentaksiran bilik darjah PBD, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum PAJSK dan pentaksiran psikometrik PPSI. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi tempoh 10 hari persekolahan selepas sambutan Aidilfitri dan sebelum cuti penggar dilakukan selepas mengambil kira kepentingan murid dan guru. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie, kementerian komited untuk melakukan yang terbaik walaupun mengakui keputusan itu tidak dapat memenuhi kehendak semua pihak. Datuk Dr. Razzie berkata demikian menerusi hantaran terbaru di laman Facebook beliau. Menurut Datuk Dr. Razzie, dengan sejumlah hampir 5 juta orang murid dan hampir 500,000 guru, sebarang perubahan takwim akan memberi kesan secara langsung mahupun tidak langsung kepada keluarga murid dan guru. Jelasnya warga sekolah seperti mana rakyat Malaysia yang lain terdedah kepada jangkitan di luar sekolah. Dan sekiranya ini berlaku, kemungkinan jangkitan yang berlaku di luar kawasan sekolah dibawa masuk ke dalam kawasan sekolah. Akhirnya, ia hanya akan memberi kesan kepada keyakinan ibu bapa terhadap prosedur operasi standard SOP di sekolah. Isnin lalu, kementerian mengumumkan sesi PDPR akan dilaksanakan selama 10 hari sejurus selepas cuti raya. Kerana itu, sesi persekolahan secara bersemuka akan diadakan semula selepas cuti penggal pada 12 atau 13 Jun depan mengikut kumpulan sekolah. Jangan lupa menonton temu bual khas bersama Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razzie Jidin dalam Buletin Khas Didik TV KPM esok. Program secara langsung selama sejam itu akan bermula jam 8 malam. Pelbagai isu akan dijawab termasuk mengenai keputusan memansuhkan peperiksaan UPSR dan pembatalan PT 3 2021. Seramai 50,000 pelajar bakal menerima peranti menjelang akhir Mei, sementara 100,000 lagi pada akhir September tahun ini melalui program Pembangunan Pembelajaran Digital Jangka Panjang Cerdik. Inisiatif itu bukan sekadar inisiatif sumbangan peranti untuk jangka pendek, malah meneroka model pembelajaran digital untuk diguna pakai pada masa hadapan. Cerdik merupakan kerjasama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan yang bertujuan merapatkan jurang pembelajaran digital untuk golongan berpendapatan rendah bagi sekolah rendah dan menengah di Malaysia. Sehingga kini 13,000 peranti telah diedarkan oleh syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC kepada pejabat pendidikan daerah di beberapa buah negeri. Dan lebih 1,000 pelajar telah menerima peranti mereka. Berdasarkan kapasiti rantaian bekalan semasa, Cerdik menyasarkan sekurang-kurangnya 150,000 pelajar akan menerima peranti menjelang akhir September 2021. Program perintis ini dibiayai penuh oleh GLC, GLIC dan penderma korporat di mana setiap pihak perlu melalui proses kawal selia masing-masing. Semasa pandemik, masa cikgu buat kelas online, kami ada masalah sebab nak berkongsi dengan adik-beradik seramai 5 orang, jadi kekurangan gadget lah. So, saya harap dengan penerimaan laptop ni, anak-anak saya dapat menggunakan peluang ini untuk belajar dan memperbaiki diri dalam bidang IT. Dulu masa-masa pandemik, anak-anak kita semua belajar di rumah. Keadaan masalah ibu bapa lain ada yang tak cantik ataupun yang bermasalah lah. Jadi sekarang dah kembali ke sekolah. Sekarang alhamdulillah ada yayasan yang memberi sumbangan seperti laptop ni. Kita akan gunakan dengan cara yang baik untuk lebih pada anak-anak. Just kalau boleh benda ni long term lah. Kesemua peranti telah disahkan yang terkini dengan kapasiti yang mencukupi untuk penaikan taraf perisian bagi menyokong pembelajaran akademik di sekolah selama sekurang-kurangnya 3 tahun. Selain itu, pengesahan kualiti, fungsi dan keselamatan setiap alat juga perlu dipastikan untuk mencegah atau meminimumkan sebarang gangguan dalam pembelajaran kelak. Bersua kembali, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin memandang serius dakwaan seorang pelajar mengenai jenaka lucah yang dilakukan oleh seorang guru di sebuah sekolah. Jelas beliau, KPM kini sedang menjalankan siasatan terperinci berkaitan dakwaan itu.
dan kes ini telah menjadi kes polis. Tapi saya ingin tegaskan kepada umum bahawa kita mengambil serius, kita sedang membuat siasatan yang cukup mendalam untuk melihat keadaan sebenar dan sekiranya terdapat kes, maka tindakan yang sewajarnya dan tindakan yang tegas akan diambil ke atas kes tersebut. Polis sebelum ini dilaporkan menerima 2 laporan berhubung dakwaan seorang guru mengeluarkan perkataan berunsur lucah dengan menggalakkan perlakuan rogol ketika sesi pembelajaran subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Berikut antara yang wajar kita fikir-fikirkan. Di sebalik puluhan masalah yang dialami perokok, kajian terbaru mendapati masalah itu akan berganda jika perokok dijangkiti COVID-19. Antaranya termasuk kerosakan hati, buah pinggang dan sindrom gangguan pernafasan akut. Kajian ini juga menunjukkan dia adalah selari dengan apa yang dinyatakan oleh WHO dan juga kajian-kajian yang telah dilakukan di luar negara. Jadi walaupun jangka kajiannya tu kita buat 5,889 kes dan daripada bulan Februari hingga Mei, tapi ini adalah angka yang agak besar yang boleh menunjukkan bagaimana hubung kait apabila seseorang itu dijangkiti COVID-19 tapi dia juga adalah perokok tegar. Datuk Dr. Nur Azmi ditemui pada Majlis Pelancaran Promosi Perkhidmatan Berhenti Merokok MQUIT Fasa 3 di Putrajaya. Melalui program ini, Kementerian Kesihatan dengan kerjasama badan profesional, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan agensi swasta menambah baik perkhidmatan secara atas talian kepada mereka yang mahu berhenti merokok. Menurut Datuk Dr. Nur Azmi, hasil kajian oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO itu adalah sama seperti yang diperolehi melalui kajian Kementerian Kesihatan. Program seronoknya membaca anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian pengembangan kesusasteraan kanak-kanak dan remaja kembali lagi tahun ini. Ia bertujuan memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat terutamanya kanak-kanak selain meningkatkan kemahiran berbahasa, membina keterampilan diri serta memupuk nilai murni. Menurut Ketua Bahagian Pengembangan Kesusasteraan Kanak-kanak dan Remaja DBP, Muhammad Fazli Tajwid, program yang berjalan secara dalam talian kali ini menampilkan kelainan dengan aktiviti antaranya seronoknya membaca, ceritalah lagi, jom pantun dan tahukah anda. Aktiviti ini khas untuk kanak-kanak sekolah rendah tahap 1 dan 2 dan pengisian program ini iaitu persembahan cerita yang disampaikan oleh pecerita berdasarkan buku cerita kanak-kanak terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Bagi mewujudkan suasana komunikasi dua hala antara pencerita dan peserta, sesi kuis diadakan untuk menguji kefahaman peserta terhadap cerita yang telah disampaikan. Selain itu, terdapat pelbagai aktiviti didik hibur lain berbentuk pertandingan serta apresiasi bahasa dan sastra yang dilaksanakan. Ia termasuk aktiviti dalam kelas, pertandingan mewarna, kuis bahasa, pantas eja dan pintar jawi iaitu program yang berkaitan dengan buku dan aktiviti pembacaan. Berkongsi pengalaman menyertai program ini, murid tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Batang Benar Mantin Negeri Sembilan, Muhammad Haris Zafri Muhammad Syukur. Menurut Haris, dia minat membaca sejak kecil hasil didikan awal dari ibu bapanya. Selalunya, bila kami sekeluarga membaca sesebuah buku, ayah akan menyampaikan ringkasan cerita yang terdapat dalam buku yang dibacanya. Dengan ini, secara tidak langsungnya, menjadikan saya dan adik lebih tertarik untuk membaca. Selalunya di hujung minggu, kami akan sama-sama membaca. Ayah juga selalu membawa saya ke perpustakaan untuk membaca dan meminjam buku. Di sekolah juga, guru-guru selalu menyuruh saya dan rakan-rakan membaca. Di samping mengasah pemikiran saya, buku-buku yang saya baca memberikan banyak manfaat. Program ini bukan sahaja memberi fokus kepada kanak-kanak di bandar dan luar bandar, malah turut melibatkan kanak-kanak di ward pediatrik, golongan gelandangan dan pesalah juvana.
Bersua kembali, banyak faedah yang boleh diterima pelajar daripada kelas pendidikan jasmani di sekolah. Selain menggalakkan pelajar mengamal gaya hidup sihat, pendidikan jasmani juga menyumbang kepada pembentukan diri pelajar ke alam dewasa yang akan lebih bertanggungjawab terhadap kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan diri mereka. Nur Hidayah Hamzah atau lebih mesra dikenali sebagai Cikgu Yaya, antara guru pendidikan jasmani yang aktif di laman YouTube dengan kandungan yang menumpukan kepada teknik kecergasan dan senaman yang betul. Menurut Cikgu Yaya, mata pelajaran ini bukan sahaja bertujuan membantu murid menjadi cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan. Malah pendidikan jasmani memberi peluang kepada murid untuk mengenali diri sendiri dan mengamalkan penjagaan kebersihan diri. Ia juga memberi pendedahan dan pengetahuan kepada murid kefahaman tentang keselamatan diri dan orang lain serta mengetahui isu-isu pendidikan kesihatan yang mempengaruhi hidup seharian. Walaupun di bulan puasa ini, saya tetap juga mengadakan aktiviti pendidikan jasmani. Saya hanya meletakkan sedikit pergerakan sebelum saya mulakan kelas supaya murid-murid saya tidak mengantuk dan rasa seronok untuk melakukan aktiviti sebelum memulakan kelas pendidikan jasmani walaupun hanya secara teori. Meskipun ketika ini aktiviti luar bilik darjah amat terhad, ia tidak menghalang Cikgu Yaya berkreativiti bersama anak muridnya. Lazimnya, mereka akan menjalankan senaman ringkas di tempat duduk masing-masing yang dapat juga menghilangkan rasa ngantuk. Adakah awak rasa penat setelah melakukan aktiviti PJ? Saya merasa lebih cergas dan saya mengurangkan mengantuk di dalam kelas. Saya berasa tidak penat dan selain itu saya berasa cergas apabila belajar pendidikan jasmani di dalam kelas. Kenapa Dinch rasa sangat gembira? Sebab kita boleh melakukan aktiviti kat dalam kelas. Walaupun kita boleh buat di luar. Rasa seronok walaupun aktiviti ini tidak boleh buat di luar dan aktiviti ini bagus untuk kesihatan kita dan saya tidak mengantuk di dalam kelas. Menurut Cikgu Yaya, pendidikan jasmani amat penting dalam kurikulum sekolah rendah. Melalui mata pelajaran ini, pelbagai aspek dapat dikembangkan ke tahap yang lebih tinggi. Sempena sambutan Hari Guru Peringkat Nasional pada 16 Mei tahun ini, Pertubuhan Nadi Sihat menganjurkan program Teachers Day Virtual Run 2021. Selain bertujuan meraihkan para guru, program itu juga berhasrat mencapai misi pengiktirafan Malaysia Book of Records sebagai larian maya paling ramai. Menurut penganjur program selaku Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Nadi Sihat Fahisha Irwan Mustafa, program larian secara maya ini akan dijalankan bersendirian mahupun kumpulan kecil di mana-mana lokasi yang sesuai dan selamat. Kita ada 4 pakej utama. Pakej pertama untuk murid-murid yang mana terbahagi kepada 2, pelajar daripada tahun 4 ke tahun 6 dan pelajar sekolah menengah. Untuk pelajar sekolah rendah, mereka perlu menghabiskan larian sejauh 3 km. Untuk pelajar sekolah menengah, mereka perlu menghabiskan larian sejauh 5 km. Manakala untuk guru-guru, ibu bapa dan juga orang awam, mereka perlu menghabiskan larian sejauh 7 km. Tambahnya, pakej ketiga adalah bagi mereka yang berminat membuat koleksi t-shirt, manakala pakej terakhir adalah untuk peserta yang inginkan medal apabila selesai program tersebut. Setiap peserta akan diberi sijil penyertaan serta berpeluang memenangi sebuah motosikal, 2 buah basikal lasak dan banyak lagi pada sesi cabutan bertuah di majlis perasmian penutup pada 1 Julai nanti. Murid-murid pula bolehlah berlatih untuk menyebut sesuatu perkataan dengan sebutan yang baku. Biasa kan yang betul? Betul kan yang biasa? Manakala ketika kita menaip atau menulis di dalam laman sosial ataupun media sosial, bolehlah menaip dan menulis ejaan perkataan yang tepat seperti hendak, mahu dan sebagainya kerana bahasa melambangkan bangsa. Ingat Cikgu Arif kata bahasa melambangkan bahasa. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.
Bola sepak Liga Juara-Juara Eropah, giliran satu lagi pasukan Liga Perdana Inggeris Manchester City menjadi tumpuan pada aksi separuh akhir awal pagi nanti. City akan ke gelanggang lawan berdepan jago Perancis Paris Saint-Germain. Pertembungan yang dijangka menarik dengan reputasi hebat kedua-dua pasukan. Pada aksi separuh akhir pertama awal pagi tadi, Chelsea mengikat Real Madrid 1-1 di arena lawan. Chelsea jelas bertenaga apabila mendahului pada minit ke-14 hasil percubaan Christian Pulisic. Bagaimanapun, Karim Benzema jelas melegakan Real dengan gol penyamaan pada minit ke-29. Apa yang pasti, tugas berat kini menanti Real yang akan bertandang ke Stamford Bridge pada aksi kedua 5 Mei nanti. Dan sesuatu perlu difikirkan pengendali Real Zinedine Zidane untuk bangkit memandangkan kelebihan kini nyata berpihak Chelsea. Di sebalik persaingan antara Google dan Tesla dalam pembangunan kereta pandu sendiri, pasti ramai yang tidak sangka sebenarnya kereta dengan kemampuan itu sudah lama menyelusuri jalan raya di Korea Selatan, iaitu seawal tahun 1993. Susah nak percaya bukan? Dana, saksikan paparan ini. Kereta ini dibangunkan seorang bekas ahli akademik Profesor Han Min Hong bersama pelajarnya bagi tujuan kajian dan pendidikan. Dalam satu video yang didedahkan kepada AFP, kali pertama kereta pintar ciptaan Profesor Han ini bergerak tanpa pemandu pada tahun 1993. Lebih mengagumkan, 2 tahun kemudian, jentera ini melakukan perjalanan sendiri dari Seoul ke selatan Busan dengan jarak 300 km. 세상에 아직 나오지 않은 것을 하기 때문에 거기에 대한 어떤 학생들이나 정말 굉장한 열정을 가지고 했었던 것이죠. Menurut Profesor Han, sewaktu pembangunan kereta ini, Korea Selatan lebih memberikan fokus kepada industri berat. Malah kebanyakan orang ramai juga tidak biasa dengan penggunaan telefon bimbit. Pada waktu itu, kerajaan pula melihat pembangunan kereta ini sangat berbahaya kepada pengguna jalan raya. Dan atas alasan itu, dana yang sepatutnya disalurkan untuk kajian dan pembangunan R&D kereta ini diarah dipotong. 물론 테스트는 많은 돈을 가지고 많은 테스트를 했기 때문에 어떤 정교함에 있어서는 훨씬 나을 거라고 생각해요. 그러나 기본적인 어떤 기능에 있어서는 그렇게 큰 별 차이가 없기 때문에 거의. Dan hari ini empayar Tesla milik usahawan Elon Musk bernilai $600 bilion atau kira-kira 2.5 trilion ringgit. Video lama ini turut mendapat perhatian serta pujian daripada pensyarah kejuruteraan Institut Robotik Universiti Carnegie Mellon, Profesor Raj Kumar. Profesor Raj turut menzahirkan kekesalan atas potongan dana ke atas kajian yang disifatkan sangat bernilai ini. Gelagak seekor monyet yang cuba mengambil botol sisa buangan di sebuah tasik mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu saya Zaidul Zubair, salam hormat dan salam ceria.